Okey, selain daripada wanita ataupun ibu-ibu ataupun kanak-kanak, untuk orang dewasa sesuai tak untuk makan alkaline spirulina? Okey, jawapannya alkaline spirulina ni dia merangkumi nutrisi-nutrisi yang sesuai untuk orang daripada setiap umur. Tak kira jantina, tak kira umur, semua boleh. Okey. Kalau jika untuk kanak-kanak sangat sesuai untuk pertumbuhan mereka. Okey, untuk orang dewasa pun sangat-sangat sesuai. Okey, sebab dia boleh mendorong kepada pertumbuhan sel-sel dalam badan. Okey, dan dia boleh mempercepatkan sistem metabolisme, mempercepatkan kita punya sistem imun. Okey, meningkatkan kita punya kekuatan badan kita. Jadi untuk setiap orang, tak kira umur mana, tak kira orang tua, orang muda, bayi, kanak-kanak boleh makan saja. Okey, tak perlu risau. Boleh dimanfaatkan. Sebab alkaline spirulina ni dia tak ada apa-apa bahan antioksidan, tak ada apa-apa bahan-bahan yang anti radang semua ni. Jadi dia sesuai untuk orang yang daripada setiap umur. Untuk orang tua nak meningkatkan tahap kekuatan sistem imun pun boleh makan alkaline spirulina, tak ada masalah. Jadi tak kiralah dekat umur mana-mana pun sesuai. Okey, sesuai untuk makan alkaline spirulina. Dia mesti akan ada efek yang sangat-sangat baik. Okey, thank you kepada Sister. Okey, kita nampak banyak soalan dah masuk. Okey, ada yang tanya. Okey, jika untuk bayi yang baru 6 bulan, 6 bulan punya bayi ni kena makan berapa spirulina? Okey, jawapannya untuk makanan-makanan semula jadi seperti spirulina ini boleh sahaja untuk ibu. Okey. Jadi ibu kena membuatkan spirulina itu menjadikan dalam bentuk sebuk. Okey, jadikan dalam bentuk sebuk dan untuk makanan semula jadi seperti IG6, seperti spirulina. Okey. Semua ni memang best, memang baik untuk pertumbuhan badan bayi-bayi. Okey, untuk masa bayi ataupun masa anak-anak dibesarkan ataupun ibu bapa tengah membesarkan anak-anak mereka, boleh bagi anak-anak mereka untuk makan spirulina untuk mereka punya proses, semua sistem-sistem dalam badan mereka dapat dikuatkan ataupun lagi baiklah. Untuk orang dewasa yang tak nak tambahkan ataupun tingkatkan kekuatan sistem imun pun boleh makan, tak ada masalah. Okey, jadi kita cadangkan untuk setiap orang untuk makan alkaline spirulina sejak kecil. Sejak kecil, bukan kadang-kala, bukan on and off, bukan satu masa sahaja, tapi kena makan konsisten dan sejak kecil. Bukan sahaja makan 1 hari, 2 hari, tapi kena konsisten setiap hari kena makan daripada kecil. Ini yang kita cadangkan. Okey, tak kiralah orang tua ke, orang ataupun bayi ke, okey, semua boleh makan sahaja. Tak ada masalah. Okey, thank you kepada sisters kita. Okey, dan di sini kita juga nampak soalan, okey, bahawa banyak ibu-ibu yang juga mereka ambil vitamin B ataupun ambil vitamin B buat minta vitamin lain. Tapi kalau mereka memilihkan alkaline spirulina, boleh tak mereka ambil alkaline spirulina sahaja? Dia cukup ke untuk sokongkan badan ibu? Sebab kalau kita tak nak campur suplemen lain, kita tak nak makan suplemen lain, kita makan alkaline spirulina sahaja, dia memang cukup pun. Dia memang cukup. Okey. Jika untuk ibu-ibu yang tengah hamil, okey, jika dia dah makan alkaline spirulina yang cukup, okey, dia tak perlu lagi makan suplemen lain sebab dia dah ada cukup punya nutrisi. Okey, tapi kena ikut peringkat kehamilan ni. Sebab kena ikut keadaan ataupun kondisi kesihatan setiap ibu.
jika ibu-ibu yang tak ada masalah yang sangat-sangat serius, yang biasa saja nak menjaminkan kesihatan anak, boleh saja makan dengan cukup untuk dapatkan kesihatan yang cukup. Tapi untuk ibu-ibu yang mungkin badan mereka bermasalah sedikit, macam tadi kita katakan macam yang ada yang muntah, ada yang sakit perut, ada yang sembelit, boleh tambahkan lagi untuk mempertingkatkan kuasa L-kan spirulina itu. Okey. Jadi asalkan makanlah, asalkan makan dan asalkan cukup, memanglah dia tak ada apa-apa kesan sampingan. Jadi kena fokus konsisten dan makan kuantiti yang cukup. Okey, dan tak perlu lagi ataupun kita cadangkan untuk fokus pada L-kan spirulina. Okey, dan seterusnya, thank you kepada Queen yang kita nampak soalan daripada, okey tengok daripada Cik Jaya Sarah. Okey, kalau zat besi lebih dalam badan spirulina boleh makan tak? Okey, soalan ini memang good, memang best. Okey, dan untuk orang yang ambil L-kan spirulina mungkin dia dah ada badan masalah-masalah yang berbeza dan kena makan ikut kondisi badan lah L-kan spirulina ini. Okey. Tapi jika untuk orang yang badan mereka dah sangat bermasalah, dah sangat terlebih, macam yang katakan terlebih sampai sini, okey, mereka kena kurangkan kuantiti yang dimakan. Tapi tak perlu risau pun sekiranya anda makan sebab dia takkan menjejaskan ataupun dia takkan menambahkan kuantiti amount nutrisi, dia takkan lebih. Dia boleh balance balik sebab kita cadangkan, kita galakkan ini sebagai balance nutrisi. Okey, balance nutrisi maksudkan dia memang seimbang. Dia takkan bagi kita punya badan rasa terlebih. Sebab dia boleh selalu bagi kita punya badan seimbang. Jadi kalau makan dengan amount yang ditetapkan macam 15 biji sekali, 3 kali dalam satu hari, memang tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah dalam hari. Just jangan lebih makan, tapi ikut yang amount yang ditetapkan, boleh makan spirulina dengan amount yang ditetapkan lah. Dia takkan lebih. Jangan risau. Okey. Tapi untuk orang yang lebih zat besi ataupun orang yang lebih kalsium ni, kena ikutlah, kena tengok follow up apakah kondisi badan selepas makan. Kalau rasa susah, kalau dah makan ni rasa susah, okey boleh kurangkan amount yang makan lah. Kalau rasa okey je, tak ada apa-apa je, boleh tetapkan. Sebab dia untuk kebanyakan orang dia memang tak adjust, walaupun orang-orang yang macam dah ada zat besi lebih dalam badan ke, dia memang tak semestinya akan adjustkan. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Banyak ibu bapa akan risau bahawa anak mereka dapat G6PD ataupun masalah-masalah. Okey, ini sebab banyak ibu bapa lah mereka pun risau. Okey, risau masalah G6PD ini. Dan untuk mencegahkan penyakit ini, okey, G6PD, L-kan spirulina tak akan ada membagikan kesan sampingan kepada penyakit ini. Sebab dia merupakan makanan yang bagi mikronutrien, yang bagi nutrien yang kecil. Dia bukan nutrisi yang utama, yang makro, yang besar sangat. Tapi dia tak perlu risaulah sebab dia tak akan jejaskan. Okey, dia tak akan jejaskan penyakit-penyakit yang bayi-bayi ataupun dia tak akan mencetuskan penyakit-penyakit ini. Okey, jadi dia boleh lagi mempercepatkan proses pemulihan penyakit-penyakit. Dia melalui pengambilan spirulina boleh mendorong kepada mempercepatkan proses pemulihan apa-apa penyakit sahaja. Dia bukan merawat je. Kat sini kita bukan kata merawat, tapi kita kata mempercepatkan, sebab kita tak boleh jaminkan semua penyakit boleh dicegahkan, tapi kita kata mempercepatkan lah. Okey, dia merupakan suplemen. Dan banyak ibu bapa yang sudah pun cuba menggunakan spirulina sebagai alat-alat yang mempercepatkan ataupun
membantu anak mereka yang dapat masalah seperti sakit tekak ataupun mereka demam, okey. Boleh je bagi mereka ambil Alkaline Spirulina, tak ada masalah. Takkan ada kesan sampingan, jangan risau. Okey. Dan seterusnya kita nampak ataupun jika ada kawan-kawan yang mereka punya kencing asid ni, okey, ataupun gaut ataupun asid yang berasid ni, faktor dia ialah sebab kita makan terlalu banyak. Makan banyak seafood ke, makan banyak makanan-makanan laut, dia baru akan mencetuskan penyakit gout ataupun penyakit kencing berasid ini. Jadi kita boleh makan Alkaline Spirulina saja sebab dia daripada tumbuh-tumbuhan. Alkaline Spirulina ni cyanobacteria ni dia daripada tumbuh-tumbuhan. Dia bukan seafood. Jadi dia boleh mencegahkan penyakit macam gout, macam kencing berasid ini boleh je. Dia boleh bantu sebab dia tumbuh-tumbuhan dan asalkan anda tak makan banyak seafood, tak makan banyak daging-daging lagi, boleh saja untuk makan Alkaline Spirulina untuk membantu mempercepatkan proses pemulihan dan juga menambah baikkan kondisi badan. Kalau kita ada toksin dalam badan ataupun kita punya kencing tak sihat, tak baik ni, dah bagus, boleh makan Alkaline Spirulina. Okay, thank you kepada kita punya pakar nutrisi. Tapi yang anda yang telah tanya soalan, jangan risau sebab kita punya pakar nutrisi dia akan menjawabkan soalan-soalan anda, dalam chat box. Dan jika dia tak jawab lagi, anda boleh email. Boleh email kepada dia dan dia akan maklum ataupun balas baliklah email. Dia akan pastekan, dia akan masukkan email personal email dia kepada anda.